Okey, pada hari ini saya ingin bercakap tentang penggunaan bahasa Melayu di mahkamah. Pada hari Selasa minggu lepas, saya telah memuat naik status dalam Facebook saya, iaitu berkenaan dengan pengalaman saya di mahkamah. Saya melihat pada ketika itu, ketika majlis penerimaan masuk peguam bela dan peguam cara, ada 9 orang calon yang beratur menunggu giliran untuk diterima masuk, dan daripada 9 orang itu 5 orang Melayu dan 4 orang bukan Melayu. 5 orang peguam Melayu itu teks ucapannya disediakan dalam bahasa Melayu, manakala untuk yang bukan Melayu, kesemua 4 orang menyediakan teks ucapan masing-masing dalam bahasa Inggeris. Pada saya ini adalah satu kesilapan di peringkat permulaan lagi perjalanan profesion guaman mereka. Kerana asas perjalanan mahkamah kita ini, bahasa mahkamah adalah bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Jadi saya membangkitkan bahawa kenapa hakim-hakim kita tidak menguatkuasakan peruntukan Seksyen 8(1) Akta Bahasa Kebangsaan, yang memperuntukkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, adalah bahasa mahkamah, wajib digunakan di mahkamah. Itu dinyatakan di dalam Seksyen 8. Kecuali atas kepentingan keadilan, bahasa-bahasa lain boleh digunakan. So, pengecualian itu bukan bersifat sembrono. Pengecualian itu ada dia punya batasan dia, iaitu atas kepentingan keadilan. Jadi mengapa hakim-hakim kita terlalu mudah menerima apa-apa ucapan ataupun hujahan dibuat dalam bahasa selain daripada bahasa Melayu di mahkamah? Ini adalah satu pelanggaran Akta Bahasa Kebangsaan yang telah dibuat oleh hakim-hakim kita sendiri, yang berlaku setiap hari di mahkamah. Asas kepada pandangan saya ini bukan semata-mata bergantung kepada Akta Bahasa Kebangsaan 1963-1967, tetapi saya merujuk kepada Perkeliling Hakim Besar Malaya bilangan nombor 2 tahun 1990 bertarikh 10 hari bulan Mei 1990, yang ditandatangan oleh Hakim Besar Malaya pada ketika itu, Tan Sri Hashim Yopsani, yang secara jelas menyatakan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa yang wajib digunakan di mahkamah dan berkuat kuasa 1 hari bulan Jun tahun 1990. Berkuat kuasa 1 hari bulan Jun 1990 sampailah sekarang, kerana Perkeliling Hakim Besar Malaya berkenaan tidak pernah dibatalkan oleh hakim-hakim besar Malaya selepasnya. Jadi insya-Allah, dan dalam perkeliling yang sama juga, Hakim Besar Malaya memberikan peringatan kepada hakim-hakim dan magistrate supaya menggunakan kuasa budi bicara mereka sebaik yang boleh untuk mempertimbangkan sama ada untuk membenarkan atau tidak membenarkan penggunaan bahasa selain daripada bahasa Melayu di mahkamah. Jadi macam sekarang ini kita lihat terlalu mudah orang peguam-peguam berhujah dalam bahasa Inggeris, hanya terus bangun, terus cakap my lord, terus berhujah dalam bahasa Inggeris, yang kalau nak ada adab sikit tu, dia minta kebenaran, mohon kebenaran mahkamah untuk berhujah dalam bahasa Inggeris. Kemudian dengan mudah hakim akan benarkan. Sepatutnya hakim kena tanya, tunggu. Please justify. Sila berikan justifikasi. Kenapa demi kepentingan keadilan, mengapa kamu memilih untuk berhujah dalam bahasa Inggeris?
Ini sepatutnya dilakukan oleh hakim-hakim kita. Tetapi tak ada seorang hakim pun yang berani untuk bertanya semula, meminta justifikasi kenapa kamu ingin menggunakan bahasa selain daripada bahasa Melayu, walaupun ini telah jelas dinyatakan di dalam Akta Bahasa Kebangsaan, walaupun ini telah pun menjadi arahan yang jelas oleh Hakim Besar Malaya. Oleh itu, saya nak mengingatkan isu penggunaan bahasa Melayu di mahkamah ini bukan isu remeh. Ini adalah isu perlembagaan, ini adalah isu kedaulatan negara, dan ini adalah isu perpaduan negara. Jadi hakim-hakim perlu memainkan peranan mereka dengan kuasa yang ada pada mereka untuk memartabatkan undang-undang dan perlembagaan. Jadi undang-undang kata wajib guna bahasa Melayu, wajiblah. Jadi inilah kuasa hakim. Kalau hakim sendiri tidak menggunakan kuasa mereka memartabatkan bahasa Melayu di mahkamah, nak harapkan siapa lagi memartabatkan bahasa Melayu di mahkamah? Jadi jangan ambil mudah perkara berkaitan dengan bahasa ini, kerana bahasa jiwa bangsa, bahasa yang menyatu padukan rakyat berbilang kaum dalam negara kita. Hargailah dalam keadaan negara kita yang berkecamuk sekarang ini, berpecah belah, tidak aman dan tidak damai dengan macam-macam persengketaan antara kaum. Ini adalah masanya untuk kita mendamaikan dan menyatu padukan perpecahan ini, dan salah satu tools ataupun alat yang paling berkesan untuk menyatu padukan perpecahan adalah bahasa jiwa bangsa. Sekian, terima kasih.